Terima. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyibah, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi memberikan keizinan untuk kita kembali pada waktu pagi ini. Mudah-mudahan kita mulai pagi kita ini setelah kita berdoa kepada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, kita susuli dengan melakukan amal-amal ibadah khusus. Selesai sudah kita solat, dengan mengambil sedikit masa untuk kita berada pada sesi tadabbur Al-Quran, iaitu sambungan daripada hari-hari sebelum ini. Dan pada pagi ini kita akan melanjutkan dengan surah yang kelima, iaitu surah Al-Ma'idah. Sebelum kita mentadaburi ayat-ayat pilihan daripada surah Al-Ma'idah, mari kita lihat secara ringkas perkenalan Al-Ma'idah secara keseluruhan. Surah Al-Ma'idah bermakna hidangan, dan surah ini terdiri daripada 120 ayat. Ini di antara surah-surah yang panjang, dan memang begitulah susunan Al-Quran. Diawali dengan surah Fatihah, kemudian disusuli dengan surah Al-Baqarah, dan seterusnya. Merupakan surah-surah yang panjang ayatnya. Jadi surah Al-Ma'idah termasuk surah yang memiliki ayat yang panjang banyak, iaitu terdiri daripada 120 ayat. Dan dia termasuk golongan surah Madaniyah. Walaupun ada di antara ayat-ayat di dalam surah Al-Ma'idah ini turun di Mekah. Kerana apa kita namakan dia ayat-ayat Madaniyah? Sebab ayat-ayat ini turun setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Baik, sebab itu dinamakan surah Madaniyah. Dan dalam Al-Quran dibahagi kepada dua, satu surah Makkiyah, satu surah Madaniyah. Jadi surah Al-Ma'idah termasuk di dalam surah Madaniyah, iaitu ketika mana Nabi SAW berhijrah ke Madinah dan di waktu Haji Wida. Ini di antara sebahagian ayat itu. Baik, surah ini dinamakan Al-Ma'idah, yakni hidangan, kerana mengandungi kisah tentang pengikut-pengikut setia Nabi Isa alaihissalam, yang mana mereka alaihissalam agar Allah Ta'ala menurunkan untuk mereka Al-Ma'idah, iaitu hidangan makanan dari langit, sebagaimana yang disebut dalam ayat 112. Dan dinamakan juga dengan Al-Uqud, iaitu perjanjian, kerana kata yang berkaitan dengan Al-Uqud itu terdapat pada ayat pertama surah ini. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Ini sempena ayat yang pertama juga dinamakan surah Al-Ma'idah ni dengan Al-Uqud, perjanjian. Di mana Allah Ta'ala menyuruh, memerintahkan agar hamba-hambanya memenuhi janji setia mereka terhadap Allah dan perjanjian-perjanjian yang mereka buat sesamanya. Dinamakan juga Al-Munqidh, yakni yang menyelamatkan, kerana akhir surah ini mengatakan Isa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu gambaran umum tentang keseluruhan
ya apa yang disampaikan di dalam surah Al-Maidah. Baik. Mari kita lihat ayat yang akan kita tadabbur pada pagi ini. Yaitu kita telah memilih ayat yang ke-51 dan ayat yang ke-57. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 51 surah Al-Maidah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin kamu. Sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Sesiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ini ayat 51. Adapun ayat 57, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizul ladzina ittakhadhu dinakum huzwa wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffaru awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpin kamu orang-orang yang membuat agamamu menjadi buah ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi Alkitab sebelum kamu dan orang-orang kafir, yakni orang-orang musyrik, dan bertakwalah kepada Allah jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Jadi ayat 51 ini dan ayat 57 ya senada. Ya, cuma dalam ucapan yang berbeza. Tapi di awalnya sama. Yaitu Allah memerintahkan, memperingatkan tentang khusus bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Baik, sebelum kita menghuraikan lebih lanjut, ada beberapa faedah penting daripada dua ayat ini. Yang pertama, yaitu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang mukmin, yaitu larangan mengambil pemimpin yang menjadi pemimpin mereka dari tiga kelompok. Yang pertama adalah orang-orang Yahudi. Yang kedua adalah orang-orang Nasrani. Yang ketiga, orang-orang yang menjadikan agama Islam itu sebagai bahan ejekan dan permainan. Barangkali boleh tambah yang keempat, yaitu orang-orang musyrik selain daripada Yahudi dan Nasara. Adapun yang ketiga tadi, pemimpin itu boleh jadi di kalangan Islam, tapi barangkali secara zahir saja Islam, tapi batinnya adalah munafik. Kerana di antara ciri orang-orang munafik adalah membenci, mempermainkan dan memperolokkan agama Islam. Tu berbahaya sekali dia. Orang munafik ni ibarat gunting dalam lipatan, duri dalam daging, musuh dalam selimut. Jadi cukup berbahaya. Jadi ini di antara kelompok yang disebut dalam dua ayat ini. Jangan sekali-kali jadikan mereka sebagai pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana khusus terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani, Allah Ta'ala memerintahkan kita jangan sekali-kali mengambil mereka sebagai pemimpin. Kerana apa? Kerana mereka adalah musuh-musuh Allah Ta'ala yang paling terkedepan. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut tentang sikap orang Yahudi dan Nasara ini dengan jelas sekali di dalam surah Al-Baqarah ayat 120. Allah larang kita dan terangkan kenapa kita tidak boleh mengambil orang-orang Yahudi dan Nasara sebagai pemimpin. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 120, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang, tidak akan redha kepada kamu sehingga kamu mengikuti agama mereka.
Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemahuan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Jadi ini ayat penegasan. Ya, sebab kenapa Yahudi dan Nasrani itu ya tidak boleh dijadikan pemimpin. Ya, dijadikan rekan dekat, best friend. Sebab apa? Sebab mereka itu ciri khasnya adalah tak akan sekali-kali ya redha kepada umat Islam. Selama mana umat Islam tidak mengikuti jejak langkah ya dari sudut akidah, kehidupan dan sebagainya, cara hidup, ya mereka akan cuba memalingkan agar mengikuti cara hidup mereka. Dan itulah yang berlaku di lapangan. Ya. Umat Islam ya mengikuti cara hidup mereka. Cara berpakaian, cara berpenampilan, ya hiburan, ya keduniaan dan banyak lagi telah dipengaruhi oleh gaya hidup orang-orang kafir, khususnya Yahudi dan Nasrani. Baik. Jadi dua ayat ini yaitu faedah yang pentingnya adalah perintah Allah agar jangan sekali-kali mengambil empat kelompok ini menjadi pemimpin. Ya, pemimpin dari setinggi-tinggi pemimpin dalam sebuah negara sampai serendah-rendah pemimpin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya, di mana daripada ayat ini kita boleh ambil kesimpulan. Kerana apa? Kerana Yahudi, Nasara dan sebagainya, mereka di antara satu sama lain saling bantu-membantu. Walaupun barangkali mereka bermusuhan sesama mereka, tetapi apabila berhadapan dengan umat Islam, mereka bersatu hati. Ya, kerana Islam adalah musuh mereka, musuh bersama. Ya, walaupun mereka kelihatannya secara zahir itu baik, hebat, pandai dalam menguruskan, ya, pandai dalam ilmu pengurusan, pandai memimpin, tetapi mereka seperti kata tadi, ya, mereka mencari jalan. Bila mereka memiliki kesempatan, mereka pasti akan ya menghapuskan atau ya menghina atau melakukan tindakan-tindakan ya terhadap umat Islam. Ini boleh kita lihat daripada sejarah. Ya, bagaimana orang-orang Yahudi yang membuat perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bumi Madinah, ketika mereka memiliki kekuatan, ya mereka membuat makar. Ya, mereka mengkhianati perjanjian dengan Nabi SAW. Mereka berkompromi dengan orang-orang kafir musyrikin untuk menyerang ya Nabi SAW dan para sahabat. Itu tengok ciri mereka. Dah buat perjanjian pun mereka khianati. Ya, dan sikap orang Yahudi dan Nasrani ini sama sepanjang zaman sampai hari kiamat. Ya, baik. Sebab itu pernah berlaku di mana ya sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ya 51 ini, ya, dan mendatangkan satu riwayat daripada Ibnu Abi Hatim ya dari Simak bin Hab dari Iyad bahawa Umar radhiyallahu an ya ketika itu Umar radhiyallahu an menjadi khalifah Islam, pernah memerintahkan kepada Abu Musa Al-Asy'ari untuk ya mencatat buat rekod, iaitu pemasukan dan pengeluaran dalam sebuah lembar kulit yang sudah disamak, buat rekod ya barang masuk barang keluar, barangkali dalam gudang dan sebagainya, makanan atau seumpamanya. Dan ketika itu ia mempunyai seorang ya sekretaris, ya, sekretari, pencatat, pembantu beragama Nasrani. Ia kemudian memberikan laporan pada Umar. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dia menggunakan khidmat seorang Nasrani untuk buat catatan itu. Ya, buat rekod. Kemudian dia memberikan laporan pada Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu pun kagum dengan kerja buat hasil daripada laporan itu, catatan itu. Dia berkata, laki-laki ini benar-benar sangat teliti. Bagus kerjanya. Apakah kamu dapat membacakan untuk kami sebuah surat yang datang daripada Syam di masjid? Ya. Lalu Abu Musa radhiyallahu anhu menjawab, dia tidak dapat masuk masjid. Maknanya panggil orang tu untuk bacakan surat ini. Ya, lalu Umar radhiyallahu anhu perintahkan datangkan lelaki itu. Lalu Abu Musa radhiyallahu anhu menjawab, ia tidak dapat masuk masjid sebab ketika itu mereka berada dalam masjid. Ya, lalu Umar bertanya, kenapa dia tak boleh masuk masjid? Adakah dia sedang junub? Maksudnya orang perempuan kan, junub tak boleh masuk masjid. Ya, Abu Musa radhiyallahu anhu menjawab, tidak, tetapi dia seorang Nasrani, orang Kristian, tak boleh masuk masjid. Ya, Umar pun membentak dan memukul pahaku sambil mengatakan, keluarkan dia. Rupanya Umar tak tahu bahawa sekretari yang dilantik oleh
ya, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu itu adalah seorang Nasrani. Lalu Umar marah. Ya, katakanlah, ya, keluarkan dia. Ya, maknanya Umar radhiyallahu anhu tidak mau orang tersebut. Lalu Umar membacakan ayat tadi, ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya. Ini tengok contoh penerapan. Dan penerapan ini berlaku bila umat Islam memiliki kekuasaan. Ya, kepimpinan itu dimiliki oleh umat Islam, maka ayat Al-Quran ini menjelaskan hendaklah memastikan kepimpinan itu, tempat-tempat strategik khususnya, hendaklah diberikan kepada umat Islam. Kerana apa? Jika tidak, mereka akan mengambil kesempatan untuk memasukkan, ya, makar mereka, usaha jahat mereka, ya, dan mencari jalan bagaimana untuk melemahkan umat Islam. Itu. Baik, kemudian faedah daripada ayat ini juga adalah, iaitu, ya, barang siapa yang mengambil pemimpin-pemimpin yang dilarang oleh Allah Ta'ala menerusi ayat ini, maka mereka akan termasuk dalam golongan mereka. Ya, walaupun dia seorang Muslim, tapi dia mengambil pemimpin-pemimpin yang dilarang oleh Allah Ta'ala, maka dia akan termasuk dalam kelompok itu. Ya, mana dia berada pada keadaan di mana dia dimurkai oleh Allah Ta'ala. Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dalam kaum itu. Sebab itu Islam melarang kita untuk menyerupai suatu kaum. Kita kena menyelisihi mereka, ya, dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan bagi mereka itu. Ya, terutamanya hal-hal yang berkaitan dengan cara hidup mereka, ya, hal-hal yang berkaitan dengan akidah mereka, dan pelbagai lagi. Ya, kemudian Allah Ta'ala dalam ayat ini juga kesimpulannya adalah akibat orang-orang yang mengambil pemimpin selain daripada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka apa akibatnya? Yang pertamanya, Allah tidak memberi petunjuk kepada mereka. Mereka akan disesatkan oleh Allah Ta'ala. Ya, itu yang pertama. Maka mereka tidak akan mendapat, ya, petunjuk, bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana mereka telah melakukan satu kezaliman yang besar, iaitu mengganti pemimpin yang sepatutnya Islam diganti dengan pemimpin yang dilarang oleh Allah Ta'ala untuk kita berwalak kepadanya. Kemudian faedah yang seterusnya adalah ayat ini memerintahkan supaya, ya, bertakwa kepada Allah. Bertakwa dalam urusan apa? Dalam urusan pemimpin. Jadi kesimpulan keseluruhan ayat ini adalah tentang pemerintahan umat Islam dalam sebuah negara Islam. Maka hendaklah kita memperhatikan meletakkan pemimpin yang telah ditetapkan oleh syariat. Baik. Kemudian penjelasan seterusnya dari kedua ayat ini, ya, menatijahkan satu kaedah yang sangat penting dalam Islam, iaitu yang berkaitan dengan manifestasi ataupun perwujudan makna dan pemahaman terhadap kalimat tauhid, iaitu kalimah la ilaha illallah. Ya, ayat 2 ni sangat berkaitan dengan kalimah la ilaha illallah, iaitu ayat yang, ya, menunjukkan bahawa ada satu prinsip penting, iaitu prinsip yang dinamakan al-wala wal bara, iaitu prinsip, ya, ketaatan dan berlepas diri, cinta dan benci. Ya, tu cinta dan benci, taat dan berlepas diri. Apa maksud dia? Iaitu seorang Muslim hendaklah dia menegakkan dan menerapkan prinsip ini di dalam kehidupan, daripada setinggi-tinggi, iaitu dalam bentuk pemerintahan sampai kepada bentuk individu. Ya, dan ini adalah maksud daripada kalimah la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah, iaitu yang berkaitan bagaimana seorang hamba itu, seorang Muslim, hendaklah dia meletakkan kecintaan dan kebenciannya, ya, tak lain dan tak bukan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Jadi di dalam Islam telah dijelaskan tentang konsep al-wala wal bara. Al-wala, ya, secara mudahnya menurut bahasa, di antara maknanya adalah tentang sikap seorang Muslim dari sudut kecintaan, memberi pertolongan, mengikut atau kedekatan dengan sesuatu. Ya. Maksudnya apa dia? Iaitu mengandung arti persahabatan. Lawan dia pula adalah al-mu'adah, yakni perseteruan atau permusuhan. Jadi, ya, al-wala menurut syarak adalah kesesuaian seorang hamba dengan apa yang dicintai dan diredai Rabbnya, baik dalam perkataan, perbuatan, keyakinan dan zat-zat tertentu. Maksudnya apa?
seseorang itu akan memberikan kecintaan sepenuhnya kepada sesama muslim. Ya. Memberikan ketaatan kepada pemimpin di kalangan umat Islam. Dan berlepas diri daripada musuh-musuh Islam. Itu maksud dia. Adapun al-bara adalah ya, membersihkan atau berlepas diri, membebaskan diri, ya, dan ya, menjadikan musuh itu sebagai musuh. Ya, sebagaimana Allah sebut dalam Quran, bara'atun minallahi wa rasulih illa alladzina ahadtum minal musyrikin. Inilah pernyataan pemutusan hubungan daripada Allah dan Rasulnya, ya, yang dihadapkan kepada orang-orang musyrikin, ya, yang kamu itu telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Jadi maksud al-bara adalah kesesuaian seorang hamba dengan Rabbnya dalam setiap hal yang diberkahi dan dibencinya atau tidak diredainya. Jadi maksudnya penerapan al-wala wal-bara ini jika dikaitkan dengan ayat ini ada hal yang tentang yaitu cinta dan benci kerana Allah. Ya, apabila seseorang itu menurut perintah Allah, maka menunjukkan dia telah menerapkan al-wala. Jadi dalam ayat ini Allah memerintahkan jangan sekali-kali hendaklah kamu mengambil pemimpin di kalangan kamu daripada orang Islam, kaum mukminin. Itu namanya adalah al-wala. Memberikan kesetiaan, ketaatan, kecintaan. Ya. Kemudian dalam ayat ini juga menjelaskan bahawa kita dilarang untuk mengambil orang-orang Yahudi, Nasara, orang musyrik dan orang-orang yang benci Islam. Itu namanya apa? Al-bara, berlepas diri. Jangan sekali-kali bersekongkol, bersekutu dengan mereka itu. Ya, setelah kita mengetahui tentang mereka itu termasuk dalam salah satu daripada kelompok ini. Itu maksud dia al-wala wal-bara. Ya. Dan pentingnya memahami tentang kedudukan akidah al-wala wal-bara ini dalam syariat Islam. Di antaranya adalah al-wala wal-bara ini merupakan bahagian daripada syahadah. Sebagaimana yang telah disebut tadi. Ya. Syahadah itu nafi dan isbat, iaitu menetapkan dan menolak. Ya, di dalam terkandunglah bab al-wala wal-bara. Kemudian yang kedua, al-wala wal-bara merupakan salah satu syarat iman. Sebab itu Allah Ta'ala perintahkan kepada orang yang beriman. Ya. Sebagaimana di dalam ayat surah Al-Ma'idah ayat 80 hingga 81, Allah Ta'ala berfirman, tara katsiran minhum yatawallaw alladzina kafaru labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adzabihum khalidun walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilaihi mattakhazuhum awliya'a walakinna katsiran minhum fasiqun. Kamu melihat banyak di antara mereka tolong-menolong dengan orang kafir musyrik. Sungguh sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, iaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal di dalam azab. Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, nescaya mereka tidak akan menjadikan orang-orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik. Ayat ini menunjukkan dia tidak akan bersatu di antara iman dengan mengambil orang-orang musyrik sebagai penolong. Ya. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW menyebutkan tentang akidah al-wala wal-bara ini merupakan tali pengikat iman yang terkuat. Awsaqu qural iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Tali yang paling kuat untuk mengikat iman adalah cinta kerana Allah dan benci kerana Allah. Ini. Ya, sebab orang muslim, orang mukmin itu sesama mukmin, mereka saling bantu-membantu, saling sokong menyokong, ya, saling cinta menyintai. Ya, ini adalah kekuatan umat Islam. Apabila ya kasih, ya kecintaan itu diberikan selain pada sesama muslim, maka umat Islam akan hilang kekuatan, bahkan akan mewujudkan permusuhan. Ya, kepuncaknya akan mewujudkan perpecahan di kalangan umat Islam. Itulah yang berlaku sekarang. Di mana umat Islam ada di antara mereka bersepakat dengan musuh-musuh Islam dalam ya memerangi umat Islam. Sebab itu ayat 51 dan 57 ni ya wajib menjadi renungan ya bagi setiap umat Islam agar mereka memahami ya perintah Allah Taala, agar mereka ya berpegang teguh dengannya, iaitu menegakkan prinsip al-wala wal bara dari sudut kepimpinan sampailah yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam. Bayangkan kalau dalam urusan muamalah contohnya, umat Islam lebih mengutamakan
ya umat Islam dalam perniagaan. Ya, dari segi produk yang dikeluarkan, ya dari sudut kita memberikan dukungan kepada perniagaan umat Islam, maka umat Islam akan menjadi kuat dari sudut ekonomi. Ya, umat Islam akan boleh berdiri sendiri dan memiliki kekuatan dan kemuliaan. Tapi kenyataannya yang berlaku adalah sebaliknya. Ya, umat Islam ya ketinggalan dalam urusan perniagaan, tapi didominasi oleh orang-orang ya kafir. Maka akibatnya umat Islam menjadi pengguna dan sangat terikat dengan mereka-mereka itu. Ya, maka salah satu jalannya untuk keluar daripada itu dan yang berjaya, maka tegakkanlah prinsip al-wala wal bara. Baik. Yang ketiga, akidah al-wala wal bara merupakan penyebab seseorang dapat merasakan manisnya iman. Ya. Sebab itu ayat ini menjelaskan apabila orang yang menjadi pemimpin kepada kita adalah orang Islam, maka kita akan merasai nikmat yang sangat besar. Betul kan? Walaupun pemimpin itu adalah pemimpin yang zalim, jahat, pecah amanah, tapi dia tetap menjaga maslahat umat Islam. Ya, tetap menjaga agamanya. Ini penting. Ya, sebab tu ada satu kaedah yang salah tentang memilih pemimpin. Bila bertembung di antara pemimpin itu Islam dengan yang kafir, mereka membuat satu slogan. Apa slogan mereka? Ya, agar memilih orang-orang yang kafir itu. Ya, dengan mengatakan hakimun kafirun, kafirun adilun khairu indallahi min hakimun muslimun zalimun. Ya, mereka kata pemimpin kafir itu yang adil, pemimpin kafir yang adil lebih baik daripada pemimpin Islam yang zalim. Itu kaedah yang batil. Ya, sebab seorang muslim dia tetap lebih baik daripada seorang kafir. Kerana apa? Kerana akidahnya. Ya, baik sejahat-jahat seorang muslim, dia tetap menjaga agamanya, tetap memberi manfaat kepada kaum muslimin. Baik. Jadi akidah al-wala wal bara merupakan penyebab seorang dapat merasakan manisnya iman. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatun man wajadahunna wajada halawatal iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa an yakraha an yarji'a ilal kufri ba'da an anqazahu Allah minhu kama yakrahu an yuqzafa finnar." Ada 3 perkara. Barang siapa mendapati ketiganya, maka ia akan merasakan manisnya iman. Macam mana nak rasa nikmat iman? Iaitu yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Ini sudah pasti wajib. Ya, seseorang mestilah mendahulukan Allah dan Rasulnya dalam kecintaannya lebih daripada diri dia sendiri. Yang kedua, tidak mencintai seseorang kecuali kerana Allah. Ini hanya akan terwujud sesama Muslim. Betul kan? Kita mencintai sesama Muslim kerana Allah, bukan kerana kedudukannya, kekayaannya, bukan, tetapi kerana Allah. Yang ketiga, dia benci kembali kepada kekufuran setelah diselamatkan oleh Allah, seperti kebenciannya apabila dilemparkan kepada api. Jadi ini adalah kepentingan tentang al-wala wal bara, kerana ia adalah hal yang berkaitan dengan ya seseorang itu mendapat kenikmatan, kemanisan iman. Ya, ini di antara ya kepentingan kenapa kita wajib menegakkan tentang akidah al-wala wal bara, yakni ya bersama dengan kaum mukminin dan berlepas diri daripada ya orang-orang yang memusuhi Islam. Dan kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di bumi Mekah, ketika berada di bumi Madinah, yang menegakkan perkara ini. Ya, di bumi Mekah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat menanamkan akidatul tauhid. Ia bergabung bersusah bersama. Ya, sehidup semati dalam mempertahankan akidah dan tidak sekali-kali menjadikan orang-orang musyrik itu sebagai rakan dekat. Ya. Sebab itu Nabi SAW ya tetap istiqamah bersama sahabat dalam mempertahankan tauhid. Walaupun ada di antara sahabat itu ya terpaksa melepaskan nyawa mereka. Betul kan? Tapi walaknya mereka itu kepada Nabi SAW dalam memegang teguh akidah tetap dikekalkan. Cuba lihat, satu ketika Nabi SAW lalu di hadapan keluarga Yasir. Ketika itu Yasir radhiyallahu anhu diseksa. Begitu juga ya isterinya Sumayyah radhiyallahu anha diseksa. Begitu juga anaknya Ammar.
Ya, ketika Nabi SAW lalu di hadapan keluarga ini yang sedang diseksa, apa yang Nabi SAW boleh lakukan ketika itu? Kerana perintah jihad mempertahankan diri tidak diturunkan di Mekah, tapi diturunkan di Madinah. Lalu kata Nabi SAW pada keluarga itu, Sabran alu Yasir, inna mau'idukumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji bagi kamu adalah syurga. Dan para sahabat mereka adalah orang yang walak kepada Nabi SAW, taat. Padahal boleh saja ketika itu mereka diseksa, ya Rasulullah, minta doalah kepada Allah agar ya Allah turunkan bala kepada penyiksa kami ini. Siapa? Abu Jahal. Ya, ketika itu menyiksa dengan siksaan yang tak terperikan sehingga ya, Yasir radhiyallahu an dan isterinya Sumayyah syahid, mati dibunuh. Dan Allah memuliakan kaum wanita kerana syahid yang pertama di dunia adalah ya Sumayyah radhiyallahu anha. Ya, wanita yang pertama. Jadi Nabi SAW cuma boleh mendoakan agar mereka diberikan kesabaran, sabar. Ya, kalau kita agak-agaknya berada pada posisi itu, barangkali kita akan jawab, apa sabar-sabar? Kau tak kena, tak apalah. Tapi para sahabat, lihat, mereka, walak mereka itu kepada Nabi SAW. Kerana Rasul adalah ya kecintaan mereka. Kerana mereka yakin, percaya dan taat terhadap apa saja yang diucapkan oleh Nabi SAW. Lihat, betapa ya taatnya mereka kepada Nabi SAW. Itulah pemahaman mereka yang benar ya terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, berbeza dengan umat Islam di zaman sekarang. Banyak sekali mereka menyelisihi Islam. Ya, padahal mereka baca Al-Quran, mereka baca maknanya. Ya, tetapi mereka berpaling dan bertolak belakang dengan apa yang mereka fahami. Tengok ayat ini terang-terangan melarang mengambil orang-orang kafir, tapi mereka mengambil orang kafir, meletakkan di tempat-tempat strategi. Ya, begitu juga mereka menjadikan orang kafir sebagai rakan mereka dalam memerangi umat Islam. Padahal mereka kenal orang kafir itu sangat memusuhi Islam, yang tak sepatutnya mereka lakukan. Dengan dalih tadi, dengan dalih syubhat tadi, iaitu orang kafir yang adil lebih baik daripada orang Islam yang zalim. Itu kaedah yang batil yang dikemukakan oleh salah seorang pemimpin ataupun tokoh Syiah yang membantu ulagukan dalam menjatuhkan dan menjahanamkan kerajaan Islam di bumi Baghdad ketika itu. Baik. Begitu juga ketika di bumi Madinah, Nabi SAW setelah melakukan perjanjian, menegakkan piagam Madinah, dia buat perjanjian ya dengan semua yang ada di Madinah, termasuk ahlul kitab Yahudi itu, yang akhirnya mereka kemudiannya mengkhianati, ya, untuk menegakkan bahawa sesama Muslim ya mestilah memberikan wala dan melepas diri daripada musuh-musuh Islam. Cuba lihat ketika Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an, bagaimana dia dapat menguasai pasar Madinah yang sebelum itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Ya. Ketika Nabi SAW mempersaudarakan dia dengan salah seorang sahabat Ansar, ya, lalu sahabat Ansar itu menawarkan dia dua perkara. Ini hebatnya orang Ansar. Ya. Kecintaan mereka pada Nabi SAW, al-wala mereka itu ditunjukkan dengan ya bagaimana mereka sanggup untuk memberikan ya harta yang ada pada mereka, bahkan isteri mereka itu. Ya, di mana ya sahabat yang dipersaudarakan dengan Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an itu menawarkan, ambillah separuh daripada hartaku dan kau pilihlah salah satu daripada isteri-isteriku ini. Ya, aku akan ceraikan, aku akan nikahkan dia dengan kau. Tapi lihat pula kehebatan sahabat ini. Tak seperti kita. Kalau begitulah serta-merta kita mengambil kesempatan. Betul kan? Orang nak bagi separuh harta. Banyak ni. Ya. Tapi Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an kata, ya, kau tunjukkan aku di mana pasar. Hebat tak? Ya, tunjukkan aku di mana pasar. Maka ditunjukkan padanya dan dia melakukan perniagaan di pasar. Ya, dengan sedikit modal barangkali dimulakan perniagaan. Akhirnya tak beberapa hari, ya, tak berapa lama lepas itu, ya, Nabi SAW bertemu dengan Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an, dilihat pada bajunya ada bekas-bekas. Ya. Ya, lalu Nabi SAW, bekas apa itu? Lalu Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an jawab pada Nabi SAW, aku telah kahwin. Dah kahwin. Apa mas kahwin yang kamu beri pada isteri kamu? Iaitu beberapa berat emas. Maknanya cepat sekali dia berniaga dan memiliki harta. Dia pandai sekali Abdul Rahman bin Auf ini ya melakukan perniagaan. Sebab itu Abdul Rahman bin Auf dikenali sebagai salah seorang sahabat Nabi SAW yang kaya. Betul kan? Dia ahli perniagaan yang hebat, businessman, berjaya. Ya. Kemudian ya Nabi SAW pun memerintahkan kepada Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an
buatlah walimah. Walaupun dengan seekor kambing. Sebab apa? Sunnah untuk istiharkan perkahwinan. Sebab Nabi SAW tanya baru tahu punya dah kahwin dah dia. Ya. Kalau ikutkan asal dia dah boleh kahwin dah, dapat isteri percuma, kemudian dapat harta separuh. Tapi itulah maruah seorang muslim. Ya, mereka tidak meminta-minta. Ya, kecuali tersangat darurat. Sebab Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu dia pandai dalam perniagaan. Maka dia gunakan kemahirannya itu. Ya. Jadi dengan perniagaannya itu akhirnya dia berjaya ya dalam perniagaannya. Dan pasar Madinah dikuasai oleh umat Islam. Ini konsep di mana umat Islam mengutamakan hasil jualan orang Islam. Pada zaman sekarang orang Islam lebih mengutamakan produk daripada yang bukan Islam, orang-orang kafir. Maka kayalah mereka sekaya-kayanya. Cuba umat Islam saling bantu-membantu. Dia membangunkan ekonomi umat Islam. Maka umat Islam pasti akan menjadi umat yang hebat, kuat, digeruni, ditakuti dan dihormati. Baik, itu sekadar contoh bagaimana ya penerapan al-wala wal bara ya yang ditunjukkan dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Adapun dalam urusan dunia contohnya ya ada perincian-perincian yang berkaitan dengan muamalah sesama orang ya di antara umat Islam dengan orang kafir ya tentang bagaimana ya boleh tak seseorang itu ya keluar ke negara, melancong ke negara-negara orang kafir. Itu semuanya termasuk dalam ya cakupan al-wala wal bara. Sehingga para ulama sangat memperinci bab ini. Ya contoh, hukum mengadakan perjalanan dan bermukim di negeri orang kafir boleh atau tidak? Ya. Dan para ulama menyebutkan yang dibolehkan ada dalam 3 keadaan. Kita pergi melancong-melancong ni contoh. Ya. Kalau perjalanan itu dan bermukim itu dalam rangka untuk berdakwah dan disertai rasa aman dalam menjalankan agama dan mampu untuk melakukan syariat Islam dengan terang-terangan tanpa ada tentangan, maka dia diharuskan untuk melakukannya. Dan ini yang banyak berlaku, betul kan? Orang-orang Islam yang berhijrah ke negara barat, ya, sama ada akibat tekanan yang dihadapi di negaranya sendiri, ya, atau dan lain sebab, lalu mereka mencari tempat lain dan mereka pergi ke negara-negara barat. Dan di sana, ya, mereka mula berdakwah pada orang-orang di negeri tersebut. Dan sekarang kita lihat bagaimana makin hari, setiap hari ramainya orang-orang kafir di barat memeluk Islam dengan melihat ya kepada ajaran yang mereka sampaikan dan akhlak yang mereka tunjukkan. Maka Islam berkembang. Ya. Ini dalam tujuan seperti ini, maka itu adalah dibenarkan. Kemudian perjalanan untuk tujuan perniagaan. Itu juga bergantung pada syarat tadi. Jika dia pergi untuk melakukan perniagaan dan dia masih dapat melaksanakan ya ketaatannya kepada Allah dan tidak memberikan kesan terhadap agamanya, maka dia diharuskan. Ya, tapi mestilah pada masa yang sama dia membawa misi untuk berdakwah. Sebagaimana dulu Islam datang ke Nusantara. Ya, Islam datang ke Nusantara bukan menerusi peperangan. Datang menerusi perniagaan. Dulu Nusantara ni ya rata-ratanya orang beragama Hindu ataupun animism, percaya pada alam ni. Maka saudara-saudara Islam itu yang datang daripada arah timur, Timur Tengah, sama ada daripada India, daripada Yaman, ataupun daripada Jazirah Arab, ya, ataupun dari China. Sebab Islam lebih awal masuk ya ke China berbanding dengan tanah Melayu. Lalu di samping mereka berniaga, mereka juga berdakwah dengan hikmah. Maka berbondong-bondonglah ya orang Melayu yang asal waktu itu beragama ya selain daripada Islam, orang-orang kafir ketika itu. Akhirnya mereka menjadi Islamlah seluruhnya. Ya, sampai sekarang. Inilah berkat jasa bagaimana mereka berdakwah. Sebab itu senjata yang paling ampuh ya untuk mengajak manusia kepada Islam adalah menerusi dakwah. Sebab itu kita kena berdakwah. Dan berdakwah ni pelbagai cara. Ya, sama ada menerusi berjumpa dengan seseorang, ya, ataupun kita menyampaikan kuliah. Banyak jalannya. Dan setiap orang berperanan untuk melaksanakan tugas yang satu ini. Ya, sebab itu Nabi SAW memerintahkan kepada setiap kita umat Islam, setiap Muslim, dengan ucapan balighu anni walau ayah. Sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Bukan mesti nak jadi ustaz, nak jadi ustazah, tok guru ke pak kiai, bukan. Dan yang paling utama dalam berdakwah ni adalah iaitu dengan lisanul hal, dengan akhlak kita. Ya, kita bekerja, berprestasi, amanah,
jujur. Ya. Tu tidak bermalas-malasan dalam tempat kerja. Jadi orang melihat, oh inilah contohnya seorang muslim berprestasi. Walaupun Ramadan tetap bersemangat dia bekerja. Ya. Kemudian dia mesti juga menyampaikan, mengajak ya kepada rakan kerjanya, let us be Muslim. Ya, sekurang-kurangnya sekali dalam kehidupan pejabat itu. Ya, kawan di pejabat dah 20 tahun dah. Pergi makan sama, ya, mesyuarat sama, pergi kursus sama, tapi tak pernah pun kata walaupun sepotong ayat, jadilah seorang Muslim. Bukan ikut saya, jadi seorang Muslim. Ya, kerana dengan Islam kamu akan selamat di dunia dan di akhirat. Dengan Muslim, ya, kerana Islam ada agama yang benar, mengajar kebaikan. Ya, ini buku saya dah satu. Let us be Muslim, baca. Cukuplah, betul kan? Nak dakwah banyak-banyak tak pandai. You read this book, baca buku ni. Bagi dia Quran terjemahan. Betapa banyak orang, ya, orang-orang kafir masuk Islam dengan hadiah, dengan Quran. Ya, beli Quran bagi kat dia terjemahan. Dah banyak sekarang terjemahan dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Cina, bahasa Tamil, macam-macam bahasa dunia. Ya, buka dia baca. Sebab itu dia baca Quran, akhirnya dia tertarik dengan Islam, betul kan? Dia nampak kebenaran. Jadi hidayah tu boleh datang dalam pelbagai cara. Contoh, dia datang ke negara kita, dia tiba-tiba menghadapi masalah, tak boleh balik negara dia, COVID-19. Duit pun dah tak ada dah. Kita jumpa dia di tepi jalan. I'm hungry, I don't have any money, I cannot go back to my country. So what you have to do? Bawa dia, saya bantu. Ya, apa yang boleh saya bantu anda? Kalau dia kata suruh bawa dia ke kedutaan, kita bawa. Kalau dia suruh bawa ke balai polis, kita bawa. Ya, ataupun kita bawa rumah kita dulu. Okay, just come to my home, my house. Kita layan dia dengan baik, bagi makan, betul kan? Bagi makan kat dia dan sebagainya. Kemudian barangkali kita kena hantar dia lah ke kedutaan dia. Kemudian kita, sebab tu di rumah kita ni, kita kena ada buku-buku untuk dihadiahkan kepada tetamu yang datang. Jadikan biasa orang datang bertamu, orang bawa buah-buahan dan buah tangan, betul kan? Bagi kita pula tuan rumah, bila tetamu balik, kita juga kena bagi buah tangan pada dia. Sebab kita bersyukur rumah kita didatangi oleh seseorang. Di antara tanda-tanda keberkatan, kebaikan bagi rumah adalah orang datang berziarah kepada rumahnya. Dan Nabi SAW mengajar ada adab yang tinggi tentang, ya, bagaimana melayani tetamu. Sehingga dalam hadis Nabi SAW sebut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Para siapa yang beriman pada Allah dan negeri akhirat, hendaklah dia memuliakan, melayan tetamu dia dengan cara yang terbaik, betul kan? Dengan senyuman, sediakan makanan yang terbaik, ya, sebaik-baik mungkin. Jadi bila dia selesai datang, dia datang daripada jauh. Contoh tetamu, tadi tetamu yang kita jumpa tu lain pula kesnya. Ya, tapi hendaklah di rumah kita itu ada sesuatu yang buah tangan yang akan beri manfaat padanya. Dan orang yang bijak dan cerdas, buah tangan yang dia berikan itu nanti akan ada tambah nilai. Kalau sekadar bagi buah balik, bagi nasi ke, bagi pisang ke, bagi keladi ke, bagi ayam ke, sebab dia di kampung, dia macam-macam ada, ya, itu tak membadai. Itu biasa saja buah tangannya. Kita bagi yang luar biasa, iaitu kita bagi sesuatu yang bermanfaat untuk kita, bukan di dunia saja, tapi di negeri akhirat, bahkan bermanfaat untuk dia. Apa dia? Hadiahkan buku-buku, betul kan? Beli buku-buku kecil, buku-buku kecil macam ni kan, beli banyak-banyak letak kat rumah. Zikir pagi petang ke, buku tentang saya seorang Muslim, kewajipan berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, ataupun buku bahasa Inggeris, let us be Muslim. Bila dia datang, kita bagi seorang satu. Nampak? Jadi orang tengok uniknya. Tak pernah saya pergi rumah orang dapat hadiah buku. Inilah seumur hidup kita. Sampai dia terkejut. Ya, untuk apa buku ni jual ke? Tak, ambil saja. Sebab biasa tengok buku-buku ni mahal ni, tebal ni mau RM20, RM30. Tak apa. Jadi kita jadikan, ya, iaitu amalan yang mendatangkan faedah. Di samping kita bagi buah tangan, keropok ke, apa-apa saja, kita sertakan juga dengan buku-buku, ya, buku-buku kecil berbentuk poket ataupun buku-buku besar. Contohnya 1001 amalan sunnah, bagi kat dia. Nanti bila dia balik atau sambil duduk di atas kereta, dia baca, betul kan? Dengan asbab itu dia dapat hidayah. Dan biasanya cara itu adalah cara yang terbaik. Cara mudah tapi kesannya besar. Baik. Jadi rasanya cukup dulu di situ.
ya tentang dua ayat ini, iaitu penegasan tentang kewajipan umat Islam, iaitu mengambil pemimpin di kalangan mereka dari kalangan orang-orang Islam, orang-orang beriman, ya, dan larangan untuk mengambil ya orang-orang Yahudi, Nasara, orang-orang musyrik, ya, dan orang-orang yang membenci Islam. Kenapa? Apabila mereka dilantik, mereka akan berbahayakan kepada umat Islam, kerana mereka juga memiliki agenda mereka yang tersendiri. Adapun dari sudut muamalah, berkawan dengan mereka sebagai rakan pejabat dan sebagainya, maka itu adalah ya diharuskan. Sebab apa? Sebab itu adalah berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Itu tidak ada masalah. Bekerja di pejabat, mereka adalah kawan kita, ya, maka kita tunjukkan akhlak yang baik kepada mereka. Tapi bila melibatkan bab akidah, ya, maka tidak ada kompromi. Tak boleh sekali-kali kita mengikuti mereka. Contoh, mereka mengajak kita pergi gereja ni. Hari Ahad, jom ikut kita pergi gereja. Tengok macam mana kita beribadat kepada Tuhan kita. Tak boleh. Iaitu al-bara', kena berlepas diri. Ya. Tu. Macam kita buat ucapan-ucapan. Ya. Ucapan happy apa? Merry Christmas, tak boleh, sebab itu berkaitan dengan akidah. Ya, para ulama kita larang, dan Nabi SAW pun larang memberikan ucapan-ucapan. Lihat, itu perkara besar berkaitan dengan akidah dia. Tengok, perkara daripada kecil pun Nabi SAW larang, iaitu jangan bagi salam pada orang kafir, Yahudi, Nasara dan sekutu-sekutunya. Tak boleh bagi salam pada mereka itu. Dan kalau mereka bagi salam pada kita, dia sebab dah biasa, dia duduk dengan kita, dia tahu dah ucapan salam, dia jumpa kita, dia bagi salam, Assalamualaikum. Dia Islam bukan tak, kawan kita yang bukan Islam. Boleh jawab tak? Boleh. Jawabnya Waalaikum saja. Waalaikum. Salam tak masuk. Itu contoh. Ya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Iaitu ayat 51, 57 menegaskan tentang kewajipan seorang muslim sesama muslim, iaitu menegakkan akidah al-wala wal-bara. Ya, dengan itu umat Islam akan kuat, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah telah berikan kemuliaan kepada umat-umat terdahulu, di mana mereka bersungguh-sungguh di dalam menerapkan prinsip ini, sehingga mereka diberikan kekuasaan oleh Allah taala menguasai hampir 2/3 dunia. Islam tersebar, ya, sampai ke Spanyol, ya, sampai ke, ya, negara-negara Eropah Timur, Eropah Barat, sampai ke Asia Tenggara, sampai paling jauh ke Rusia, China, ya, dan begitulah sampai hari ini Islam tetap tersebar. Ya, tidak ada orang pun di tanah mana pun yang pasti akan ditemui seorang muslim, sama ada di kutub utara, ya, timur, barat, semuanya kita akan jumpai, khusus pada zaman kita ini. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Segala kebaikan semuanya kembali kepada Allah. Kekurangan kesilapan daripada diri saya, mudah-mudahan Allah Ta'ala meluruskan dan memperbaiki urusan kita kesemuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.